worksheet chapter 5. Sila ambil sekarang. Sekejap je ni, lepas tu kita rehat. So, boleh tengok worksheet chapter 5. Soalan yang saya berikan tu yang atas ni senang. Soalan satu tu senang. Yang soalan kedua tu yang susah. I tahu. Itu memang saya punya soalan lah. Okey, kalau awak tengok, boleh nampak ni semua. Anak-anakku, boleh nampak? Boleh, sir. Semangatlah sikit. Saya ni Boleh, pun sir. semangat. Boleh, sir. Kita akan rehat lepas ni. Sabar, okey? Tengok 15 Maine Coon and 8 British short-haired cats were illegally transported and colonized an uninhabited tropical island. All cats have long tail but 6 carry the recessive allele. All cats have long tails but 6 carry recessive allele, which is short, allele L for short tails. Calculate the frequencies in the cat population of the island. Yang ni kebanyakannya betul lah. So basically awak ambil informasi yang diberikan, total number of allele. First you kena tengok ada berapa cat, 23 kan. Okay, 15 campur 8, 23 darab 2, total allele 46. Number of recessive allele F, L, ya Allah ya Tuhan. Sorry, L. 6 because 6 sets are heterozygous, L besar. Okay. Maksudnya sekarang awak tengok, all cats have long tails but 6 carry recessive allele L. So what can we say adalah 6 ini adalah heterozygous. So daripada sini awak carilah, awak boleh cari number of dominant allele boleh, awak cari yang recessive allele pun boleh. So you boleh dapat this one. Kemudian assume that the cat's population is in Hardy-Weinberg equilibrium and the population has reached 9,000. How many cats you would expect to have short tails? Bila kata short tails maksudnya definitely dia adalah homozygous recessive L kecil. Tetapi now kita dah cari Q kan. So kita carilah Q square. Tetapi ya tolong tengok cara sejawab. Secara sejawab sangat-sangat teratur lah. Saya tulis 1 sama dengan berapa. Ini adalah cara awak jawab chapter 5 supaya awak boleh identify awak punya kesalahan. So daripada sini awak dah cari Q, awak just cari je lah Q square. Frequency of homozygous recessive sama dengan kurungan 0.13 kuasa 2, awak akan dapat 0.169. Kalau jawapan yang awak dapat tu dalam kalkulator awak dapat 0.169, awak ambil je 0.169 ataupun awak boleh bundahkan 0.1017 boleh. Dia decimal place 2, 3, 4 mana-mana. Tetapi kalau saya akan prefer 3 lah, ambil yang selamat. Tapi jawapan saya ambil 0.169. Jangan sebabkan dia adalah 0.17, awak bundahkan 0.2. Jauh ya. 0.02 sangat jauh dengan 0.017. Beza dia adalah 0.03, besar. Jangan. Ambil yang terdekat, 0.169. Terdekat maybe 0.17. Jangan ambil 0.2, tak boleh. Okay, number of cats with short tails, homozygous recessive. So bila awak dah jumpa Q square, ini adalah dia punya homozygous recessive. Tetapi sekarang dia nak number of cats. So awak kena darab dengan total number of population lah. Which is 9,000, you akan dapat 152 kucing. Okay. Sebenarnya tak susah kan sebenarnya, bagi saya lah. Bendanya dia akan tanya sama saja. Calculate the number of carrier, maksudnya kalau carrier ni apa dia punya genotype? Carrier. Heterozygous. Pandai, heterozygous. L besar, L kecil. So you kena cari 2PQ. Daripada 2PQ ini awak masukkan sajalah 2, masukkan dia punya dominant allele, darab dengan recessive allele, you akan dapat 0.2262. Satu benda, kalau atas awak guna 4 decimal places, make sure the whole thing awak guna 4 decimal places, melainkan jawapan dia tiba-tiba jadi 3. Kalau atas awak guna 2, make sure the whole thing awak kena guna 3. Kalau atas 3, bawah guna 3. Kena standardize. Otherwise jawapan dia lain dengan skema. So salah. Okay. Dan awak masukkan saja, awak cari the frequency of heterozygous. Kemudian barulah awak darab dengan the total number of population iaitu, ya Allah, iaitu 9,000, awak akan dapat 2036 kucing. Janganlah
Kalau number, awak janganlah bagi perpuluhan. Mana ada satu kucing tu dia 80, dia 0.8, tak ada. Kucing tu 0.8, dia ada kepala, ada badan, tak ada ekor. Mana boleh? So, awak bundarkan dengan yang terdekat. Jadikan dia satu figure yang betul, 2036 cat. If all short tails cat were removed from this population, berapa calculate the new allele frequency. Now awak tengok berapa cats yang ada short tail, 152. Awak tulis tepi 152 short tail. Berapa? First again awak kena carilah, awak kena cari the new total number cats in the population. 9,000 tolak 152, 8848. Okay, the total number of allele you darab je 2. Okay, awak boleh guna cara yang saya ajar ni. Yang ni saya buat pesan lepas sebenarnya. So awak carilah, you can find the number of homozygous dominant 2036. Untuk cari yang dominant, awak kena tolak yang heterozygous, tolak dengan yang dah remove, so awak akan dapat this one. Dan sebelum tu awak cari dulu the total number of new allele in the population, darab 2, 17696. Kemudian daripada sini awak boleh carilah dengan cara yang kita dah discuss dengan banyaknya dalam past year question, you akan dapat this one. The frequency allele for dominant F adalah 0.8849. Q awak akan dapat 0.1151 lah. Ataupun awak cari terus frequency of recessive allele 2036 bahagi 01796, awak akan dapat 0.1151. Boleh juga. Okay, kalau saya akan guna cari Q ni lah, lagi senang kan? Okay, satu markah. How many population would you expect to have long tails in the next generation if the population size increases 1350? So awak guna saja informasi yang diberikan daripada sini. Dia nak kata long tails in the next generation. Bila kata long tails, dia adalah dominant phenotype. Tetapi awak kena faham, if this case adalah dominant phenotype, ada dua grup yang menunjukkan ciri-ciri dominan, iaitu apanya? Homozygous dominant dan heterozygous. Awak kena cari Q, awak kena cari P squared dan awak kena cari plus 2 PQ. So awak carilah dulu frekuensi, awak boleh masukkan terus. Tetapi awak kena cari dulu P squared, awak kena cari dulu 2 PQ dan awak tambahkan diorang ni, awak akan dapat dia punya frekuensi. And then after that awak darab dengan the new total number population 1350. So you akan dapat 13321 individual. Okay. Kalau jawapan awak tak banyak lari tetapi cara jawapan awak sama, cuma perpuluhan jawab masukkan itu berbeza dengan jawapan, still kita terima lah. Settle soalan yang mudah. Yang ni memang sama macam past year lah. Next soalan. Yang ni adalah alternatively awak cari Q squared dan awak tolak dengan ni kan, short tail awak tolak saja 179 pun dapat lah. Yang ni I think you boleh faham kot, awak cari yang the one yang short tail, tetapi yang kita nak long tail. So awak tolak sajalah jumlah short tail. Awak tolak, ni adalah jumlah short tail, ditolak dengan the total number of population, awak akan dapat jawapan yang sama. Okay. Okay. Yang soalan satu ini adalah memang soalan past year. Saya ubah. This one adalah bentuk soalan past year. Tolong tulis. Ini adalah bentuk past year. Yang ni awak kena fokus. Yang soalan 2 ini, saya saja nak tunjuk, nak bagi ayat yang pening sikit. Okay. Yang memang langsung dia tak bagi tahu lah. So memang saja je. Memang susah, I know. Dalam exam tak akan susah macam ni lah. Confirm tak akan susah macam ni. Tapi saya nak awak fikir. Ada yang betul lah, tetapi dalam 91 orang, saya rasa 5 orang ke 6 orang je yang betul. Yang lain semua out. That's why saya tak tanda. Sebab saya nak awak tengok sendiri. Okay, tengok. In cancer, the presence of estrogen receptor, ER, on cells would greatly support the growth and the survival of cancer cells. Additionally, the presence of ER, which is ER positive, are vary among individuals. Some individuals greatly express the ER, whereas some do not. The allele R, which is responsible for the expression of R, ini ayat dia.
the allele R besar dominant is responsible for the expression of ER in an individual and is dominant over allele R kecil. Ini keyword dia. Awak tengok ni je. Maksudnya kalau ada R, you akan become ER positif. Itu je. Kalau you ada R kecil, you akan become ER negatif. Itu saja. Tetapi R ni boleh jadi R besar ataupun you boleh jadi R besar, R kecil. As long as you ada R, you akan become ER positif. Okay? Dalam soalan dia tak cakap heterozygous, tak perlu pun sebenarnya. Now awak tengok soalan. In a population of 7820, 83% individual adalah ER positif. Maksudnya sekarang dalam ER positif ini, dia boleh jadi R besar, dia boleh jadi R besar, R kecil. Maksudnya kalau kita tengok soalan, kalau 83% adalah R besar, R kecil, berapa yang R kecil? Berapa persen? (17%) 100 tolak 83%, awak akan dapat 17%. Maksudnya 17% itu adalah R kecil. Itulah yang ER negatif. Means that Q square adalah 0.17. Kalau saya tengok satu je, saya akan tengok kalau awak dapat Q square 0.17, berkemungkinan the rest of the question itu betul. Kalau saya tengok awak buat P, kebanyakan awak memang lebih 70% awak buat P square 0.83. Saya tengok ini, saya terus salah. Saya memang tak tengok langsung lah, memang bawah tu akan salah. Q square adalah 0.17. That's why awak kena cari dulu Q square. Calculate the frequency of R besar and R kecil. Percentage of homozygous recessive R kecil ataupun Q square sama dengan 100% tolak 83%, 17%. Ini satu markah. Q square, frekuensi of homologous recessive RR sama dengan 0.17, ini satu markah. Sebab Q square awak tak boleh bagi dalam percentage, awak kena bagi dalam bentuk perpuluhan. Q sama dengan awak set 0.17, you akan dapat 0.4123. P sama dengan P. Awak minus je lah, awak akan dapat Q 0.13, P awak akan dapat 0.5877. Itu saja. Kalau betul ni, bawah ni semua betul. Kebanyakan daripada awak semua salah. Memang semua salah. Sebab soalan saya saja je bagi awak fikir sikit. Sebab dulu saya belajar pasal cancer, so that's why saya buat soalan cancer. Okay, how many individual in the population are carrier? Kalau kata carrier, maksudnya dia ER positif tetapi dia adalah R besar, R kecil. Dia punya dominan. Okay. Ini adalah phenotype. Actually sayangku, ER positif ni dengan ER negatif dia adalah phenotype. This one menunjukkan dominant phenotype. This one adalah menunjukkan recessive phenotype. Tetapi again, ER positif ni dia dominant phenotype. Dominant phenotype dia ada dua grup. Satu R besar, satu R kecil. Ini bukan menunjukkan dia punya genotype. Tidak, ini menunjukkan phenotype dia. Okay, tolong faham. Dah clear ke sekarang? Kekeliruan? Clear, sir. Okay. Which the population adalah carrier. So awak kena cari R besar, R kecil ataupun awak kena cari 2PQ lah. So daripada sini frekuensi of heterozygous 2 masukkan nilai P and Q awak dapat 0.4846. Number of heterozygous individual awak darablah dengan the total number of individual iaitu 7820. You akan dapat 3790 individu adalah heterozygous. Satu markah. If 1370, ni soalan susah, of ER positive individual and 300 ER individual migrated out of the population, calculate the new frequency of both allele.
Now awak boleh cari satu-satu ataupun awak boleh tolak saja teruslah. The total number of individual in the population, kalau awal-awal tadi original dia 7820, awak tolaklah total yang migrated adalah 1670, you akan dapat the new population adalah 6150. The new allele adalah darab 2 je lah nanti. Cuma yang sini, the original number of homozygous recessive adalah 0.17 darab 7820 1329. The new number of homozygous recessive awak tolak. 1329 tadi tolak dengan 300 sebab 300 akan keluar, you akan dapat 1029. So daripada sini awak boleh cari the new Q, awak boleh cari the new recessive frequency. Dengan cara apa? Awak just cari je lah 1029 bahagi dengan 6150. Ini adalah the new Q. Awak akan dapat uh, 0.1673, you akan dapat 0.409. Ini adalah Q. P sama dengan 1 minus Q, you akan dapat 0.591. P 1 minus Q, you akan dapat this one. Dan daripada sini, soalan seterusnya, awak boleh tengoklah. Awak boleh cari the new number of individual that is homozygous dominant. So awak boleh nampak P squared, the new frequency of homozygous dominant adalah 0.591. Kuasa 2, 3493. The new number of homozygous dominant darab saja dengan 6150, the new number of individual, you akan dapat 2148. Itu saja. Baca satu-satu. Okay, the key dia adalah baca satu-satu, cari Q, cari P. Usually kita cari Q dulu. Kalau betul Q, betul P, insya-Allah the rest of the question akan betul. Okay? Faham? Faham, sir. Ada soalan? Tak ada. Sir, kalau macam Nanti jawapan boleh saya check untuk balik. B tu kan, sir? Okay. Jawapan saya untuk B tu kan saya dapat 3789. Diterima ke jatuh, sir? B Ha. 3789, boleh? Yang boleh je kan? ni kan yang cancer tu Yes, sir. Boleh. Tak jauh beza, Alright, kita sir. terimalah. Tapi kita akan tengok cara jalan kira awak. Kalau betul atas dengan bawah pun betul, kita akan bagi markah lah. Okay? Semua tolong semak Okay, sir. ya. Thank you. Tolong semak and upload awak punya komen, markah. Sebab saya nak return dekat awak supaya awak boleh semak. Kalau tak boleh nak return kalau awak tak komen. Okay? Yang tu you all boleh self study.